Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada pensyarah kursus teras keusahawanan dan hadirin sekalian. Saya Nur Nadirah binti Adenan, nombor metrik 151096 selaku pengurus pengeluaran bagi syarikat Brosis Jago. Syarikat kami mula ditubuhkan pada 22 Oktober 2020 dengan modal sejumlah RM720 iaitu RM120 seorang. Produk yang kami jual ialah produk makanan iaitu Chocojar dan terdapat 6 orang rakan kongsi dalam syarikat kami. Syarikat kami telah berjaya mencapai keuntungan yang ditetapkan hasil daripada kerjasama antara pengurus-pengurus berikut iaitu diketuai oleh saudara Ahmad Adham bin Ahmad Solahuddin selaku pengurus besar, diikuti oleh saudari Dole Shu Kiao Feng selaku pengurus kewangan. Seterusnya, saudari Wan Nur Nabilah binti Wan Anarul Azam selaku pengurus pemasaran. Seterusnya, saudara Muhammad Anas bin Suhaifi selaku pengurus projek. Dan yang terakhir, saudari Nur Idina Nadirah binti Ramlan selaku pengurus operasi. Syarikat kami mempunyai visi yang tersendiri iaitu memberi kepuasan dan layanan yang terbaik kepada pelanggan dan seterusnya misi kami ialah menyediakan Chocojar yang sedap, bermutu tinggi dan dapat memenuhi permintaan pelanggan. Syarikat kami mempunyai 6 orang rakan kongsi yang terdiri daripada pusat pengajian yang berlainan iaitu Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan dan yang terakhir Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan Terjemahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Nur Nabilah akan membentangkan tentang strategi pemasaran yang digunakan oleh kumpulan kami sepanjang perniagaan ini dijalankan. Kami menggunakan strategi 4P iaitu promosi, produk, harga dan pengedaran. Bagi produk, kami menggunakan produk yang berkualiti tinggi bagi memuaskan pelanggan kami. Produk yang rosak tidak akan dijual kepada pelanggan bagi menjaga nama baik produk kami. Kami juga menjual produk yang boleh dinikmati oleh semua golongan umur dan pembungkusan produk kami adalah sangat kemas. Seterusnya, harga yang kami tetapkan adalah harga yang berpatutan dan harga yang mampu milik iaitu RM10 bagi berat 350 gram sebalang. Selain itu, kami turut menjalankan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook dan WhatsApp. Kami turut mewujudkan akaun perniagaan menggunakan platform tersebut bagi memudahkan aktiviti promosi dijalankan. Bagi pengedaran pula, kami menggunakan khidmat pos iaitu JNT sepanjang perniagaan berlangsung bagi memudahkan pelanggan yang jauh untuk menikmati produk kami. Kami turut membuat poster untuk menarik pelanggan untuk mencuba produk kami. Berikut adalah poster yang kami gunakan untuk aktiviti pengiklanan di sosial media dan aktiviti jual beli yang dijalankan menerusi medium WhatsApp. Sekian sahaja dari saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Nama saya Muhammad Anas bin Suhaifi, nombor metrik 150696. Saya akan membentangkan tentang pengurusan risiko. Terdapat beberapa risiko yang dikenal pasti dalam menjalankan perniagaan. Risiko yang pertama ialah masalah dalam memilih produk untuk dijual. Kami perlu mengambil kira beberapa aspek dalam memilih produk seperti modal yang dikumpulkan dan permintaan. Adakah produk tersebut mempunyai permintaan yang tinggi? Sekiranya produk yang dipilih ialah produk yang tidak mempunyai permintaan yang tinggi, maka dikhawatiri kami akan menanggung kerugian. Risiko yang kedua ialah dalam mengagihkan tugasan kepada setiap ahli kumpulan. Ketua perlu memastikan tugasan yang diberikan adalah bersesuaian dengan kemampuan ahli tersebut. Hal ini bagi mengelakkan tugasan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Risiko yang ketiga ialah masalah dalam mendapatkan semula modal yang dikeluarkan. Hal ini demikian kerana terdapat banyak persaingan dalam perniagaan Chocojar. Seterusnya, setiap ahli perlu memastikan pulangan modal diterima dalam masa seminggu yang pertama sebagaimana yang telah dipersetujui. Kaedah penyelesaian risiko. Yang pertama, setiap ahli kumpulan perlu melakukan penyelidikan dalam memilih produk yang sesuai untuk dijual kepada golongan sasaran kami iaitu
dalam kalangan remaja dan pelajar universiti. Kaedah yang kedua ialah kumpulan kami perlu melakukan mesyuarat secara lebih kerap bagi mengenal pasti antara satu sama lain dan mengelakkan daripada berlakunya ketidakpuasan hati dalam pembahagian tugasan. Seterusnya, kaedah yang ketiga ialah kami perlu menggandakan promosi dan memperkenalkan produk kami kepada golongan sasaran. Ini dapat membantu meningkatkan jualan kerana produk kami akan lebih dikenali berbanding syarikat cukur jar yang lain. Seterusnya adalah pengurusan jaringan rantaian. Ianya terbahagi kepada dua, iaitu dalam proses pemilihan pembekal dan juga faktor-faktor pengambilannya. Pertama sekali, perbincangan bersama ahli telah dijalankan. Hal ini bagi memastikan tiada bantahan atau ketidakpuasan hati sesama ahli. Pembekal yang berpotensi telah disenarai pendekkan, iaitu sebanyak 3 pembekal dengan jenama produk yang berlainan. Pada akhirnya, semua ahli telah bersetuju dan bersepakat untuk memilih pembekal yang bernama Nur Najihah binti Suhaifi yang berlokasi di Kelantan. Beliau merupakan usahawan kecil-kecilan yang telah menjual produk cukur jar secara atas talian. Kami telah memilih pembekal kami dengan berhati-hati dengan mengambil kira beberapa faktor, iaitu dari segi harga, kualiti dan masa. Dari segi harga, kami telah berunding dengan pembekal dan telah bersetuju untuk membeli setiap balang produk dengan harga RM6 Malaysia sahaja. Manakala dari segi faktor kualiti produk telah diambil kira tahap kebersihan, halal dan tahan lama. Hal ini bagi mengelakkan berlaku masalah ke atas produk dan juga pelanggan kami. Bagi faktor masa juga telah diambil kira. Masa yang diambil oleh pembekal untuk menyedia dan menghantar produk juga adalah cepat, iaitu dalam masa 2 minggu sahaja. Nama saya Ahmad Adham bin Ahmad Salahuddin dan saya akan membentangkan kepada anda semua status jualan dalam talian. Kami menjual cukur jar yang berharga RM10 untuk satu unit dan kami telah menyediakan sebanyak 120 unit cukur jar dan semuanya telah habis dijual. Kami berjaya mendapat hasil jualan sebanyak RM1,200 dan untung kasa sebanyak RM480. Pendek kata, prestasi jualan dalam talian telah mendapat RM1,200 dan tolak dengan kos belian sebanyak RM720. Kami telah mendapat untung bersih sebanyak RM480 dan ini telah mencapai target keuntungan kumpulan kami manakala pulangan atas pelaburan adalah sebanyak 66.66%. Pengalaman yang dapat kita memperoleh daripada perniagaan online ialah kita dapat mempelajari kaedah yang efisien untuk memperkenalkan produk yang dijual. Selain itu, kita juga dapat mengenal pasti kehendak setiap pelanggan yang terdiri daripada pelbagai peringkat umur, dan kita juga dapat mempelajari bahawa keyakinan diri dan usaha yang berterusan amatlah penting jika kita hendak berjaya dalam sesebuah perniagaan. Salah satu masalah yang dihadapi oleh kami dalam perniagaan online ini ialah persaingan yang ketat. Hal ini terjadi apabila terdapat beberapa kumpulan lain yang menjual produk yang sama dengan kumpulan kami. Malah produk mereka juga lebih baik dari segi pembungkusan dan mempunyai pelbagai rasa. Cara untuk mengatasi masalah ini ialah kami sentiasa memastikan produk kami mempunyai kualiti yang baik dan juga lebih murah. Penipuan yang sering berlaku semasa online bisnes juga menjadi satu masalah kepada kami kerana pelanggan sukar percaya dengan produk yang dijual oleh kami. Hal ini kerana mereka mungkin pernah ditipu semasa melakukan online bisnes. Ini juga berlaku apabila pelanggan tidak dapat melihat produk dengan dekat. Cara untuk mengatasi masalah ini ialah pihak kami memberikan penjelasan yang sempurna kepada pelanggan yang bertanya tentang produk yang dijual oleh kami. Kami juga memberikan feedback
daripada pelanggan yang membeli produk kami sebelum ini kepada pelanggan yang ingin membeli produk kami. Prestasi perniagaan kami dapat ditingkatkan lagi dengan cara mengenal pasti kehendak pelanggan dari segi cara pembungkusan, masa penghantaran dan rasa produk. Selain itu, kami juga boleh meningkatkan prestasi dengan cara membuat iklan yang lebih menarik di dalam media sosial.